Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekejap, line kat belakang ni tak okey lah. Kejap eh. Okey, Assalamualaikum. Semua boleh nampak ke? Okey, okey. Sorry sangat, saya minta maaf sangat, sebab line dekat belakang ni dah 2 kali dah terputus. Okey, tak apa. Saya teruskan kepada sesi, tazkirah, ataupun motivasi pada hari ini ya. Uh, Tajuk yang saya ambil ini, saya sangat tertarik berkaitan dengan apa orang kata hati ya, iaitu perasaan, di mana apa sewaktu saya nak pergi kerja, saya terdengar bahawa apa orang kata sakit gigi mungkin berlubang, boleh dirawat tapi kalau sakit hati daripada
motivator ini sendiri cakap dia agak susah untuk kita nak rawat ataupun agak susah untuk kita nak apa kita panggil sembuh. Jadi di sini saya ingin kongsikan beberapa tips dan juga beberapa kata-kata supaya kita boleh menukarkan sakit hati, perasaan itu kita untuk menjadi lebih baik atau menjadi sebahagian daripada rezeki kita. Kerana sebahagian daripada rezeki kita juga menjadi satu ibadah. Okay. Orang boleh kata apa saja kepada kita, sedangkan kita sendiri yang merasa, kita sendiri yang alami, kita sendiri yang tahu how suffer that feeling. Abaikan kata-kata negatif orang, lebih baik kita fokuskan kepada cara yang betul untuk kita bahagia dan berjaya. Kadang-kadang kita juga kecewa dengan orang lain. Kita kadang-kadang rasa rendah diri. Kita rasa sangat terluka dengan perbuatan ataupun perkataan orang lain. Kerana mereka tidak lakukan seperti mana kita buat kepada mereka. Jadi, berpada-padalah dalam kebaikan supaya ia tidak gugur keikhlasan apa yang kita buat. Supaya tidak gugur keikhlasan awal kita. Bermaksud, dalam perbuatan kita, kita perlu meletakkan ikhlas di nombor satu lah, yang paling tinggi rank di dalam perbuatan supaya ia tidak jadi jatuh kepada nanti di hujung akan orang akan kata dia akan lebih kepada mengungkit. Kemudian boleh jadi persekitaran yang kita lakukan itu ataupun persekitaran yang kita ada sekarang tidak menghargai kita. Jadi apa yang perlu kita buat adalah teruskan untuk menjadi diri sendiri, tetapi untuk mereka dan suasana yang pandai menghargai dan mendorong kita. Di sini dia membawa maksud bahawa jika persekitaran kita itu kita merasakan tidak sesuai untuk kita, jadi kita boleh beralih kepada mereka yang boleh menerima kita. Mereka yang boleh menghargai dan juga mendorong kita. Kerana dorongan dan sokongan dalam persekitaran kerja itu sangat penting bagi mencapai matlamat yang kita inginkan. Perasan tak hikmah sesuatu perkara tuan-puan, apa yang terjadi kadang-kadang kita tidak nampak on the spot, kita tak nampak pada waktu itu. Selepas kita dah lalui baru kita faham. Selalunya kita akan kita akan bising ataupun kita akan mengeluh apabila sesuatu ujian itu berlaku. Tetapi apabila selang seminggu atau selang 2 bulan ataupun end up lama kelamaan baru kita akan perasan apa yang sebenarnya Allah turunkan ujian kepada kita. Jadi selalu anggap apa yang Allah turunkan kepada kita tu sebagai satu orang panggil is a ujian dalam mendapatkan hikmah yang terbesar. Maka biasakanlah untuk bersangka baik meski perkara yang tidak baik terjadi kepada kita. Kerana Allah itu dah susun, dah atur apa yang terbaik untuk kita walaupun ujian yang diberi. Ujian kekayaan juga merupakan satu cabaran. Kemiskinan juga satu ujian, susah, penyakit juga satu ujian. Jadi kita kena bersangka baik kerana apa yang bakal kita hadapi di hujung ataupun apa yang kita ganjaran yang kita akan dapat di hujung nanti, wallahu alam. Dua perkara di dalam hati yang selalu kita rasa apa kita cakap, apa yang kita mungkin terdorong sama ada firasat ataupun perasaan anxiety itu sendiri. Firasat ataupun naluri kita banyak membantu dalam melegakan keputusan yang kita buat. Sebab tu orang kata kalau dalam membuat keputusan, dengarlah kata hati, dengarlah keputusan hati. Kerana firasat adalah perkara yang baik. Sebaliknya, ada satu lagi perasaan kita panggil sebagai darkness ataupun anxiety. Anxiety itu membawa maksud berdebar-debar ataupun ketakutan sehingga sukar kita membuat keputusan. Apabila ia jatuh kepada anxiety, ini yang menyebabkan kita kebanyakannya tersalah membuat pilihan. Sedangkan keputusan yang baik itu dah ada depan mata, cuma kadang-kadang bila anxiety itu mempengaruhi firasat ataupun naluri yang baik seorang manusia itu yang membuatkan keputusan yang diambil itu adalah salah. Tuan-puan, manusia ini memang pelbagai ragam, pelbagai kerana. Susah untuk kita faham semua kerana manusia. Orang kata susah nak puaskan hati semua orang. Betul. Tetapi kita boleh fahamkan diri kita dengan
macam mana kita nak berdepan, how you want to face that people, how you want to face that attitude of person. Sendiri kena maklum, sendiri kena orang kata encounter. Bagaimana you nak hadapi insan yang A ni macam ini, insan yang B ni macam ni, pegawai A ni macam ini, pegawai B ni macam ni. Kadang-kadang pekerjaan kita itu yang membuatkan kita tak boleh nak lari daripada orang-orang yang pelbagai kerana ini. Tetapi apa yang disarankan dekat sini adalah kita berdepan dengan kita faham dahulu. Kalau yang ini dia jenis pegawai ini jenis nak kerja punctual, so kita kena buat kerja tu punctual. Kalau pegawai ini nak kerja dia lebih ke arah kreatif, kita faham dia adalah cara yang lebih kreatif, kemudian kita boleh get together untuk selesaikan perkara ataupun kerja tersebut. Tanpa sakit tuan-puan, kita akan kurang menghayati nikmat sihat. Seperti semalam saya dan rakan-rakan sempat kita menziarah saudara kita Encik Rahim. Daripada pengalaman dia tu sendiri pun menceritakan dari mana datangnya kesakitan sehinggalah dia diberi orang kata peluang kedua. Kadang-kadang kita pun boleh sebab kerana sihat tu alhamdulillah, sihat tu adalah semua orang inginkan. Tetapi sakit tu juga perlu untuk kita menghayati nikmat sihat. Tanpa waktu sempit, kita tak kenal waktu lapang. Bila kita diuji dengan waktu yang sangat kritikal macam tadi saya sangat kelang kabut untuk nak setting the slide, baru kita tahu waktu lapang tu kita hargai dengan baik. Meski perit dan penat, yakinlah setiap saat adalah rezeki untuk memperbaiki dan mengenal kehidupan. Setiap hari-hari yang kita lalui ni tuan-puan adalah rezeki. Sama ada tayar pancit, sama ada datang lambat, itu adalah rezeki yang diatur. Kadang-kadang kita tak perasan bahawa lambat yang kita datang ataupun perkara-perkara it's a bad things tu kadang-kadang dia orang kata deviated bertukar atau teralih sedikit daripada musibah yang kita nak hadapi. Sebab itu kita kena sentiasa yakin setiap saat itu adalah rezeki. Dan rezeki itu adalah sebahagian, mencari rezeki itu adalah sebahagian daripada ibadah untuk kita memperbaiki dan mengenal kehidupan. Jadi hidup ini terlalu singkat tuan-puan untuk memenuhi impian dan keinginan orang lain. Susah you nak fulfill orang punya keinginan. Susah you nak fulfill orang punya dreams, impian. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kematangan. Kematangan ataupun maturity. Kematangan boleh jadi keupayaan untuk mendepani masalah. Meskipun pahit, kita perlu berbincang. Dan jika yang kekal masih toksik dan bermasalah, undurlah diri, tidak merasa kalah dan rugi. Kerana kita perlu berani untuk matang, kita kena berani untuk merasa bahagia. Kerana itulah yang akan membawa kita untuk long lifespan, untuk kita terus boleh bekerja dengan persekitaran yang baik. Kita tak nak benda-benda yang remeh, benda-benda yang kita anggap sebagai satu masalah atau musibah yang menyebabkan kita rasa tak seronok untuk bekerja. Kita rasa tak nak datang kerja. Kerana kerja itu adalah ibadah tuan-puan. Jadi kita perlu lebih berani untuk merasa matang dan juga bahagia. Jadi sebagai kesimpulannya, sakit hati tu semua orang boleh rasa. Perasaan hati terluka semua orang boleh lalui. Semua orang boleh lalui dengan sama ada berjaya ataupun mungkin dia lebih depressed. Cuma apa yang penting kat sini adalah kematangan. How you want to solve the problem. Bagaimana bijaknya you selesaikan sesuatu masalah itu yang akan menjadi sebagai you punya penanda aras. You boleh bangkit dan berjaya satu hari nanti. So wallahu alam, sekian saya punya perbincangan ataupun sharing notes saya pada hari ini. Saya mohon maaf kalau ada sebarang kesilapan dan juga terkasar bahasa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.